Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar mengenai kata ayat dasar dan ayat tunggal, dan kamu boleh merujuk buku teks muka surat 53 dan 54 dan buku aktiviti muka surat 58, 59 dan 60. Baik, murid-murid, kita lihat dulu sedikit info bahasa mengenai ayat dasar. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain. Dan kamu boleh rujuk halaman 33 pola ayat yang kita belajar hari itu, iaitu pola FN dengan FN, FN dengan FK, FN dengan FA dan FN dengan FS. Ya. Muka surat 33. Baik, kita lihat di sini ayat dasar yang ada dalam petikan ini. Pakcik Isa penternak ayam. Pakcik Isa penternak ayam. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Beliau membela ayam. Beliau membuat reban. Ini adalah contoh ayat dasar. Pakcik Isa penternak ayam. Beliau memakai sarung tangan. Makanan ayam di dalam mangkuk. Ayam Pakcik Isa sangat lapar. Ini semua contoh ayat dasar. Biasanya ayat dasar ni ayatnya pendek saja. Baik, aktiviti menggunakan ayat dasar mengikut konteks. Jadi kita lihat gambar ini dan ada 4 ayat di sini yang ada tempat kosong, jadi kita kena isi dengan jawapan yang betul dengan merujuk kepada gambar. Baik, gambar yang pertama, ayat yang pertama ini kita nak tulis apa di sini? Gerai. Ini gerai Makcik Aminah. Makcik Aminah menyusun kuih. Makcik Aminah peramah. Pembeli datang ke gerai Makcik Aminah. Ini contoh ayat dasar. Baik, seterusnya akan merujuk buku aktiviti muka surat 58. Kita akan membina ayat dasar berdasarkan gambar yang diberi. Tajuknya petikan ini cantiknya udang kara. Okey, yang pertama, Encik Nasir penternak udang kara. Seterusnya yang kedua, Encik Nasir membela udang kara. Seterusnya yang ketiga, Encik Nasir menjual udang kara. Ayat yang keempat, pelanggan datang membeli udang kara. Seterusnya, Encik Nasir mendapat banyak wang. Dan yang terakhir, Encik Nasir menyimpan wang di bank. Baik, seterusnya kita akan lihat buku teks muka surat 54 mengenai ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat, Hani pergi ke pejabat pos. Jadi subjeknya Hani dan pergi ke pejabat pos, predikatnya. Jadi ada satu subjek dan satu predikat. Jadi seterusnya saya beri contoh seperti ini. Datuk saya petani, datuk dan ayah saya petani. Okey, antara kedua ni yang mana satu ayat tunggal, yang mana satu ayat terbitan dia. Okey, yang pertama ni adalah ayat tunggal. Kenapa? Sebab ada satu subjek dan satu predikat. Okey, yang di bawah ini datuk dan ayah ada dua. Subjek ada dua, datuk, ayah.
predikat ada satu, jadi dia bukanlah ayat tunggal. Seterusnya yang bawah ini, mereka pergi belajar di dalam bilik sejak pagi tadi. Mereka belajar di dalam bilik. Yang mana satu ayat tunggal, yang di bawah ni mereka belajar di dalam bilik. Yang di atas ni ayat majmuk, mereka belajar di dalam bilik sejak pagi tadi. Ayat majmuk, ayat ada dua ayat ni sebenarnya, ada satu ayat ni. Mereka belajar di dalam bilik, mereka belajar sejak pagi tadi, dua ayat kat situ. Okey, seterusnya Imran membela ketam nipah. Imran dan Datuk membela ketam nipah. Imran membela ketam nipah dan udang kara. Okey, jadi yang di atas ni ayat tunggal. Yang di bawah ni adalah ayat majmuk. Ya, Imran dan Datuk, dua subjek ni. Satu predikat, iaitu membela ketam nipah. Ayat di bawah ini, Imran membela ketam nipah dan udang kara. Satu subjek tetapi ada dua predikat, iaitu membela ketam nipah dan membela udang kara. Jadi ayat tunggalnya yang di atas sekali, Imran membela ketam nipah. Okey, dan yang terakhir sekali, Hasan menyiram pokok kesum yang tengah layu itu. Hasan menyiram pokok kesum. Hasan menyiram pokok kesum sebelum dia ke sekolah. Jadi ayat tunggal ni yang mana? Yang di tengah ini. Hasan menyiram pokok kesum, sebab ada satu subjek dan satu predikat. Ayat yang di atas ni bukan ayat tunggal, sama juga dengan yang bawah ni bukan ayat tunggal. Jadi boleh faham. Kita terus kepada aktiviti di dalam buku teks. Okey, muka surat 54. Ayat tunggal ternakan puyuh. Yang berwarna merah ni semua adalah subjek dan yang berwarna hijau adalah predikat. Okay, jadi semua ayat ini adalah ayat tunggal dengan satu subjek dan satu predikat. Contohnya Encik Johari, subjek menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak, predikat. Okay, seterusnya beliau, subjek, mendirikan reban ayam di hujung kampung, iaitu adalah predikat. Jadi semua dalamnya adalah ayat tunggal. Ya, tidak ada ayat majmuk. Baik, seterusnya aktiviti menggunakan ayat tunggal mengikutkan konteks. Kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 59 . Baik, yang pertama kat sini, ternakan kuda, ayat tunggal. Okey, jadi siapa? Encik Basri menanam rumput di padang. Yang kedua, Encik Basri memasukkan kuda ke dalam kandang. Yang ketiga, Encik Basri mengangkat jerami padi. Keempat, kuda Encik Basri makan jerami padi. Dan yang terakhir, Encik Basri mengajar cara-cara menunggang kuda. Okey, ini adalah contoh ayat tunggal yang boleh kamu bina berdasarkan gambar. Baik, seterusnya muka surat sebelah, muka surat 50, muka surat 60, ketam nipah. Jadi kamu kena pasti ayat tunggal dan kemudian salin di bawah ini ada 4, jadi ada bermakna ada 4 ayat tunggal berdasarkan petikan ini. Okey, jadi contoh ayat tunggal tersebut yang ni, Imran suka melihat ketam nipah. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Setiap hari Imran akan melihat ketam-ketamnya. Dia menjual ketam-ketam itu kepada jirannya. Okey, jadi lengkaplah 4 ayat tunggal, 4 ayat tunggal berdasarkan petikan ketam nipah.
Jadi kamu boleh siapkan dua-dua kerja ini. Dan cikgu rasa setakat itu saja dari cikgu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.